Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni Sabilul Muhtadin karangan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Kita dalam bab syarat tayamum lagi dah, syarat tayamum. Kita bincang dah 5 syarat. Kita nak bincang pula syarat yang ke-6 dah, syarat yang ke-6. Kita baca dulu hak kitab Jawi dah. Syarat yang ke-6. Bahawa mempunyai ia akan makanan, ia akan makannya dan 2 tangan. Dengan 2 kali palu. Pukul lah. Yang ni 2 kali memindahkan tanah. Sekali palu disapukannya ke mukanya. Dan sekali disapukannya kepada 2 tangannya. Dan juga jika dapat akan dia dengan segala sekali palu dengan umpama perca yang lebar sekalipun kerana sabda Nabi SAW. At-tayyum darbatani darbatan lil wajhi wa darbatan lil yadaini ila al-mirfaqain. Artinya tayammum itu 2 kali palu. 1 palu bagi menyapu muka dan 1 palu bagi menyapu 2 tangan hingga 2 siku, riwayat Hakim. Ini hadis diperbincangkan lah. Mengikut mazhab kita dia pakai hadis ni. Mazhab lain tak pakai hadis ni. Tak apalah. Tapi dikendaki dengan 2 kali palu itu 2 kali memindahkan tanah. Sama ada memindahkan dia itu dengan memalukan tangan atas tanah, pukul lah palu ni, atau dengan menghantarkan dia atasnya, letak je lah. Maka lafaz hadis teribarat fuqaha dengan darbatan ini itu berlaku atas ghalib jua. Dan tiada wajib mentertibkan 2 kali memindahkan itu. Maka jika dipalukannya akan 2 tangan dahulu atas tanah pada hal berserta, maka disapukannya dengan sebelah tangannya kanan umpamanya kepada mukanya. Kemudian maka disiukannya dengan sebelah tangannya kiri kepada tangannya kanan. Kemudian maka dipalukannya pula akan tangannya kanan atas tanah. Maka disapukannya dengan dia kepada tangannya yang kiri. Nescaya haruslah yang demikian itu. Tak ikut syarat, tak mesti tertib lah. Syarat yang ke-7. Bahawa menghilangkan ia daripada tubuhnya akan najasah, najis lah, yang tiada dimaafkan daripadanya dahulu daripada tayamum jika ada ia pada tubuhnya. Kerana jikalau tayamum ia dahulu daripada menghilangkan dia, tiadalah memadai akan dia tayamum atas qaul yang muktamad, sama ada najasah itu pada tempat istinja atau pada yang lainnya, kerana bahawasanya tayamum itu kerana mengharuskan jua. Dan tiada diperoleh mengharuskan serta wujud manik penghalang. Maka menyerupai yang demikian itu akan tayamum dahulu daripada masuk waktu. Maka iaitu tiada memadai bersalahan jika tayamum seorang dengan bertelanjang padahal ada padanya penutup aurat. Maka iaitu memadai kerana bahawasanya menutup aurat itu terlebih ringan daripada menghilangkan najasah. Dan dari kerana inilah tiada wajib qada atas yang sembahyang bertelanjang bersalahan dengan yang ada pada badannya najasah. Ikut mazhab kita ni, najis tidak dimaafkan lah. Ikut apa? Ikut mazhab Hanafi ke apa? Pakai najis tak apa, telanjang tak boleh dah. Lain tu lah. Kita ni kalau telanjang jadi terimam, boleh duduk dalam air syarat dia dah. Boleh semayang. Tak apa comel seluk dah. Tapi mazhab lain biarlah pakai yang najis tu daripada telanjang dah. Lain dah cara pihak lain ni. Tu yang ke-7 dah. Okey, lepas tu syarat yang ke-8 dah, bahawa ijtihad dia pada menentukan kiblat. Qiblah dahulu daripada tayamum kerana kalau tayamum ia dahulu daripada ijtihad pada kiblat lah kiblat. Tiadalah sah tayamumnya. Dan hanya sahnya harus tayamum dahulu daripada menutup aurat. Kerana bahawasanya menutup aurat itu terlebih ringan daripada ijtihad.
tentukan kiblatnya. Dan hanya sah taharah perempuan mustahadah dahulu daripada ijtihad pada kiblat, serta bahawasanya taharahnya itu kerana mengharuskan jua. Kerana bahawasanya ia terlebih kuat kerana mengangkatkan ia akan hadas pada asalnya berserahan bagi tanah. Inilah mengikut pendapat kita ni banyak sangat perinci sehingga kepayah nak tayamum dah. Okay, tak apalah, kita baca dia. Syarat yang ke-9, bahawa jatuh tayamum kerana sembahyang itu kemudian daripada masuk waktunya. Tadi kerana jika tayamum ia dahulu daripada masuk waktu, tiadalah sah tayamumnya. Kerana bahawasanya tayamum itu taharah darurah yang terpaksa. Dan tiada darurah dahulu daripada masuk waktu dah. Selagi tak masuk waktu, tak darurat lah. Dan jatuh tayamum kerana sembahyang sunat mutlak, itu pada barang waktu yang dia kendakinya yang lain daripada waktu karah. Dan tayamum kerana sembahyang atas mayat itu kemudian daripada memandikan dia dah. Lepas mandi mayat baru boleh tayamum. Dan tayamum kerana sembahyang minta hujan itu kemudian daripada berhimpun sekali manusia pada tempat sembahyang. Dan tayamum kerana sembahyang yang luput itu kemudian daripada ingat akan dia. Syarat yang ke-10, bahawa tayamum ia bagi tiap-tiap satu fardu ain, kerana bahawasanya tayamum itu taharah darurah, terpaksa dah. Yang apa darurat lah dah. Maka dituntutkan ia dengan qadar darurat, tetapi harus bagi isteri atau gondek mentamkinkan suaminya atau tuannya berapa kali dan menghimpunkan dia surah fardu dengan satu tayamum. Dan harus bagi seorang mengerjakan berapa sembahyang jenazah. Dan jika banyak sekalipun serta satu fardu ain kerana menyerupai sembahyang jenazah itu dengan sembahyang sunat, pada pihak harus meninggalkan dia sebab berbilang mukallaf yang mengetahui dia. Adapun keadaannya jadi fardu ain sebab bertertunggal yang mukallaf, maka ia tu arid. Kita baca hak Rumi pula dah. Kita bab syarat tayamum tu habis dah, kira-kira situ dah. Okey. Okey, yang ke-6 dah, syarat tayamum yang ke-6, menyapu muka dan tangan dengan 2 kali sapu dah. Okey, pada solah. Ada mazhab tu sah dah, berdasarkan hadis Bukhari tu ada sah dah. Ini 2 kali sapu dah. Ni ikut mazhab kita, ni pakai hadis ni lah. Yang ni 2 kali memindahkan tanah, sekali sapu ke muka dan sekali sapu ke tangan. Dan sekalipun dapat disapu dengan tangan yang lebar. Kerana Nabi SAW bersabda, at-tayammum darbatani, darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ila al-mirfaqain. Tayammum itu 2 kali pukul, sekali ke muka dan sekali ke 2 tangan sampai ke siku. Hadis riwayat Hakim, Daraqutni, Bazar dan Ibnu Umar dari Aisyah. Ini kata dah. Ini kata 2 kali dah. Dia kena cek. Ada. Entah dah. Nak tengok pasal hadis kalau boleh tengok. Tayamum lah. Kalau ada jumpa lah. Ya. Tak dah. Mana dah ada. Lepas ni lah nak cek lah. Tak jumpa dah bahagian hadis mana cari sana.
Oh, ni aja pada ada at-tayammum darbatani, darbatul lil wajhi wa darbatul lil yadain ila al-mirfaqan. Ad-darajah la yasihhu marfu'an. Dia kata tak sahih dah. Detail dia, ada sebut detail tak detail dah. Oh, ya ada sebut ni bukan maksudnya bukan kata-kata Nabi, walaupun ada sebut ni kalau sambut pun kalau betul pun dia adalah kata-kata sahabat ke gitulah tak sahih yang marfu'. Tahu je cerita gitu je. Ni akan ada cerita detail sikit dah. Okey, lepas tu kalau ada lagi. Tadi cerita hak sebut 2 kali ni sebenarnya ada hadis cerita tayammum bidarbatan mashabi ihdahuma wajhada. Ni pun hadisnya isnadnya dhaif ni. Saat ni hak kita jumpa saat ni dia kata itulah dia ayat gitu ringkaslah hukum dia cerita dah, tak apalah. Tapi ia kira ada kelemahan lah hadis hak cerita 2 kali tepuk ni. Imam Bukhari ambil hadis yang kuat tu daripada sahabat, agak apa tak ingat saya lah. Main sekali tepuk dah. Sekali ni muka dan tangan pula sekat pergelangan tangan tu hadis yang kuat. Tak apalah kita baca tu. Yang seterusnya jadi masukkan dengan 2 kali pukul. Bila 2 kali memindahkan tanah. Baik pemindahan itu dengan mengukur tanah ke atas tanah, betul kita katak tanah lah. Atau dengan hanya meletakkan tangan di atas tanah, kita tak selalu pun macam katak juga ada. Maka kata-kata yang terkandung dalam hadis tersebut ada perkataan fuqaha tentang erti 2 kali pukul berlaku menurut adat kebiasaan. Adat kebiasaan ni kita macam tepuk, padahal kita tak selalu pun tepuk jugalah serupa ni. Dan tidak wajib menertibkan 2 kali pukul atau pemindahan itu, maka jika dipukulkan kedua tangannya ke atas tanah dengan secara serentak, lalu disapunya dengan sebelah tangan kanan umpamanya ke muka, kemudian dengan sebelah tangan kirinya ke tangan kanan. Dia buat serentak. Lihat sapu muka gini sapu. Ni mai kau ni nak. Boleh juga dah. Tak serentak dah. Tak betul tak tertik dah. Kemudian dengan sebelah kiri ke tangan kanan. Dah. Kemudian disapukan lagi tangan kanan ke atas tanah. Tepuk mula dah. Dia kata 2 kali tepuk dah. Tapi tangan kanan saja tepuk. Baru sapu di kiri dah. Gitulah dia kata dah. Maka saat disapu tangan kiri, maka seperti itu diperbolehkan. Itu tak mesti tertib. Dah. Dalam tayammum tak mesti tertib. Sebenarnya tertib kita masak itu dah. Menghilangkan najis yang dimaafkan pada tubuhnya sebelum melakukan tayammum ni syarat ke-7. Jika ada najis pada tubuhnya, dia kena hilangkan najis dulu sebelum najis yang tidak dimaafkan lah dah pada tubuhnya sebelum dia melakukan tayammum. Kerana kalau tayammum dahulu dari menghilangkan najis, maka tayammum tidaklah sah menurut pendapat yang kuat. Baik najis itu pada tempat istinja maupun pada tempat lainnya dah. Pada kemaluan istinja pun, pada kubur dan dubur pun kena cuci waktu dulu sebelum tayammum dah. Kerana tayammum memperbolehkan mendirikan solat, dan selama ada penghalang diperbolehkan mendirikan solat, maka seperti itu sama dengan tayammum sebelum masuk waktu solat. Ia mengakibatkan tayammumnya tidak sah. Maka masa kita ni tak masuk waktu, tak boleh kita tayammum dah. Berbeza kalau seorang padahal ia masih punya kain untuk menutup auratnya, maka tayammumnya dianggap sah. Kerana menutup aurat itu terlebih ringan dari menghilangkan najis. Masa kita ni najis mahu nak dah. Tutup aurat ni supaya bila telanjang, kalau terpaksa tak ada benda dah, pakaian ada tapi najis, semaya telanjang tak boleh nak agama, kena semaya telanjang, kena semaya telanjang dah. Boleh sah semaya telanjang dah. Nah. Kerana itulah tidak wajib mengqada solat orang bertelanjang. Siapa tak tu tak wajib qada masa kita. Berbeza dengan solat orang yang ada pada tubuhnya, dia kena qada dah. Itu mengikut masa kita dah. Tak dah.
Okay, syarat ke-8. Syarat tayamum ke-8 ialah beristihad dalam menentukan kiblat sebelum bertayamum. Kerana jika ia bertayamum sebelum beristihad menentukan arah kiblat, tidaklah sah tayamumnya. Kiblat pun tahu dulu. Bukan masuk waktu saja dah. Kiblat pun kena tahu dulu sebelum tayamum dah. Ngelah tayamum dah. Dan hanya sahaja diperbolehkan tayamum sebelum menutup aurat. Kerana menutup aurat itu terlebih ringan daripada istihad. Dia kata gitulah tak. Dan sah taharah perempuan mustahadah yang ada darah penyakit sebelum beristihad. Dalam menentukan arah kiblat. Kerana taharah baginya hanya untuk memperbolehkan mendirikan solat saja. Jadi Otino mustahadah tak apa pula dia kata dah. Tak tentukan arah kiblat lagi, dia pun terus tayamum dah. Jadi ia menyakit. Kerana asalnya lebih kuat dalam mengangkat hadas berbeza dengan tanah. Dia kata gitu dah. Tahulah dah. Terlalu detail dah. Yang ke-9, syarat ke-9, tayamum dilakukan sudah masuk waktu solat. Kerana itu kalau tayamum sebelum masuk waktu solat, maka tayamumnya tidak sah. Kerana tayamum adalah taharah darurat. Dan yang darurat tidak boleh dikerjakan sebelum masuk waktu. Sebelum terdesak benar lah. Terdesak benar tu bila masuk waktu dah. Dan tayamum dilakukan kerana mendirikan solat sunat mutlak. Dapat dilakukan pada sebarang waktu yang sesuai dengan yang diingini. Namun tidak boleh mengerjakan pada waktu karah, waktu yang makruh. Jadi waktu yang sunat, waktu yang duha, waktu apa boleh dah. Tayamum ni nak dari semai sunat mutlak. Sunat duha, sunat apa boleh berlaku dah. Selagi bukan waktu makruh. Matahari lepas subuh ke, ataupun matahari tegak ke, atau lepas sembahyang asar dah. Tak lihat tu dah. Tayamum kerana ingin mendirikan solat jenazah, waktunya sudah jenazah itu dimandikan. Lepas jenazah mandi baru boleh ambil tayamum. Tak boleh ambil awal-awal lah. Tayamumnya untuk mendirikan solat minta hujan, maka waktunya sesudah orang banyak berkumpul di tempat solat. Semaya istisqa dia panggil dah. Maya minta hujan, kena kumpul ramai sudah dah baru tayamum dah. Kalau tak ada air tawan pun you tunggu last minute juga dah. Tayamum kerana ingin mengerjakan solat qada dapat dikerjakan tayamumnya sudah ingat. Tak apa. Qada ni ingat tak? Dia boleh buat selalu dah. Ya dah. Tayamum hanya dipakai untuk satu kali salat fardu ain saja kerana tayamum itu taharah darurat. Terpaksa, setelah terpaksa dah habis-habis terik dah. Maka dapat dipakai untuk sekadar darurat saja. Isteri atau gondek boleh mentayamumkan suaminya. Tengok ni. Tayamum boleh. Mentayamumkan suaminya atau tuannya beberapa kali. Dan boleh mengumpulkan dalam satu tayamum untuk melakukan satu solat fardu dan sunat yang lainnya. Dia kata boleh isterinya. Tayamum boleh ni. Lepas tu yang semaya tak boleh. Patutnya boleh dua-dua. Tayamum yang lain bagi dia. Pasal dia mengharukan semaya saja. Dia tidak akan ada. Pasal satu hati ni pun tidak kena ia terhadah pun bukan dah. Tak apa bagi dia. Bagi masa kita lah. Kerana bicara dia, tayamum ni bukan akad adah. Kecil pun tak akad, besar pun tak akad. Dia hanya dia boleh memperbolehkan semaya. Oleh sebab itu, isteri dia pun boleh tayamum walaupun sentuh kulit isteri dia dah. Kita kira sebenarnya boleh berlaku lah dah. Kita bicara mana? Ada bicara ambil semaya. Isteri ambil semaya, tolong ambil semaya. Kita tak ada bicara dah. Tiba bab tayamum dia bicara. Sebenarnya boleh berlaku sebenarnya kira dah. Dan boleh seorang mengerjakan beberapa kali solat jenazah. Sekalipun jumlahnya banyak. Ia digabungkan dengan satu solat fardu ain. Kerana solat jenazah disamakan dengan solat sunat saja dari segi kebolehan meninggalkannya. Kerana terdapat beberapa orang yang mukallaf yang mengetahuinya. Ada orang lain buat sembahyang jenazah. Dia tak buat pun tak apa dah, tidak jadi fardu ain lah. Dia fardu kifayah saja dah. Jadi dia boleh sembahyang jenazah tu
walaupun banyak kali dah. Lepas ni mati semaya, dia ni tak ada semaya, tayamum tak ada sekali tayamum dah. Kerana boleh banyak kali macam semaya sunat kata dah. Sikit lagi kan. Okey, kita pergi ya. Rukun tayamum dah. Okey, fasal pada menyatakan segala rukun tayamum. Bermula rukun tayamum itu 5 perkara. 5 perkara dah. Rukun pertama, memindahkan tanah kepada muka dan 2 tangan. Dan sebenarnya telah terdahulu perkataan atas memindahkan tanah dalam syarat yang kelima daripada segala syarat tayamum dah. Ada bicara syarat sebenarnya. Rukun tayamum dah. Dia ada seleh sikit dah rukun tayamum dah. Kita bicara dulu nah, mazhab kita niat tu rukun. Mazhab jumhur ulama 3 mazhab lain niat tu dalam syarat. Dia lain gitulah gini. Jadi kadang-kadang berselih. Maksud berselih dia silai lah. Ada kadang-kadang benda tu ada syarat, kadang-kadang ada rukun dah. Okey, tak apalah dia kata rukun tayamum tu pertama pindah tanah dah. Rukun yang kedua niat istibahah. Artinya niat mengharuskan barang yang berkendak kepada tayamum seperti semayang, membolehkan semayang, dan tawaf dan menyentuh mushaf dan mentamkinkan suami atau tuan atau sahaya. Pada hak perempuan yang putus haidnya dan barang sebagainya, dan wajib menyertakan niat itu pada permulaan memindahkan tanah, kerana bahawasanya ia permulaan rukun. Dan wajib mengekalkan niat itu hingga menyapu sesuatu daripada mukanya. Maka jikalau berhadas ia serta memindahkan atau kemudian daripada memindahkan, dan dahulu daripada menyapu muka atau putus niat antara keduanya, batallah pindahnya. Maka wajib atasnya mengulangi memindahkan, kerana bahawasanya memindahkan tanah, jika ada ia rukun sekalipun tetapi tiada ia maksud bagi dirinya, hanya adalah ia wasilah bagi yang maksud, iaitu menyapu muka, maka disyaratkan mengekalkan niat hingga sampai ia kepada menyapu muka. Inilah yang disebutkan Syekh Ibn Hajar dalam syarah Bahadah. Maka diketahui daripada ilah sebab yang tersebut itu bahawasanya dikendaki dengan putus niat antara keduanya, bahawa berkekalan putusnya hingga sampai kepada menyapu muka, hingga sunyi menyapu muka daripada niat, maka yang demikian itu tiada khilaf antara mereka itu pada batal pindahnya. Ni tak pindah tangan tu kena niat sampai ke muka lah. Dan demikian lagi tiada khilaf pada sah pindahnya jika tiada berniat ia pada mula-mula memindahkan, tetapi tak kala hampir tangannya kepada mukanya, maka dipesertakannya niat dengan menyampaikan tangannya kepada mukanya. Dan tiada menafikan akan demikian itu perkataan ashab. Wajib menyertakan niat dengan permulaan memindahkan, kerana bahasanya yang dikendaki dengan dia memindahkan yang kebilangan. Adapun memindahkan yang tersebut itu tiada dibilangkan dengan dia, kerana bahasanya memindahkan yang dibilangkan dengan dia sekarang itu, iaitu memindahkan tanah daripada 2 tangannya kepada muka. Adapun jika berniat ia pada ketika mula memindahkan dan ketika menyapu mukanya dan putus niat antara keduanya, maka pada surah ini khilaf antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Khatib dan Syekh Ramli. Maka yang diiktimadkan Syekh Ibn Hajar dan Tufah tiada memadai yang demikian itu, dan yang diiktimadkan oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam Mughni dan Nihayah bahawa memadai akan dia yang demikian itu syahadan. Jika diniatkan pada tayamumnya mengharuskan fardu, maka harus baginya serta fardu itu mengerjakan nafal yang sunat-sunat. Dan jika tiada diniatkannya mengharuskan dia sekalipun, kerana fardu itu asal lagi matbu', maka iaitu tertinggi daripada nafal, dan nafal sunat ni itu tabi' pengikut, maka iaitu terkurung
daripada fardu, maka niat mengharuskan yang tertinggi itu mengharuskan ia akan yang terkurang tiada tiada memakan. Nak sekat tu lah. Bermula sembahyang jenazah pada hukum nafal dan dikendaki dengan fardu itu fardu ain. Sama ada ia fardu sembahyang ataupun fardu tawaf. Itu ya hak bagi hakik fardu. Jangan saya. Nak main tajah ni aja. Tak nampak. Nampak dia punya. Okey, rukun tayamum. Ya, macam mana? Rukun tayamum ada 5 perkara. Pertama, memindahkan tanah ke muka. Memindahkan tanah ke muka dan ke tangan. Dan ini telah dibicarakan dalam huraian tentang memindahkan tanah dalam huraian tentang syarat kelima dari syarat tayamum. Jadi syarat tayamum pindah tanah. Dia kena guna tangan lah. Dah. Mesti guna tangan, kecuali lah kalau debu banyak tu baru niat dia kaki tangan. Tu mengikut mazhab kita lah detail sikit lah dah. Syarat tu pindah tanah, bukannya sekadar mari sendiri. Kalau orang buat tu kena niat juga. Orang tak boleh buat seolah tangan kita lah, ganti tangan kita. Orang lain tak boleh sapu muka kita. Bah kita bicara ni, buat tayamum ni. Isteri pun boleh sapu tayamum pada suaminya, tak batal. Sebab dia tayamum tu bukan batal, dia tak akan ada. Sebab dia mengharuskan semaya. Isteri pun boleh ambil dah. Mengikut mazhab kita lah dah. Oleh sebab itu dia bab tolong ambil asmaya pada suami tak ada. Isteri tolong ambil asmaya pada suami tak ada, tapi tayamum ada dah. Hak maudaknya boleh dua-dua lah dah. Tak tambah tak ada anak dah. Tak jaga kopok dia, kopok tak laki jaga bini hak sakit-sakit ni. Kena mudah lah, sepatutnya boleh belaka dak sapu. Asmaya pun boleh, tayamum pun boleh, bukan tayamum saja, asmaya pun boleh sapu, tolong sapu dah. Yang kedua, niat. Niat untuk memperbolehkan mengerjakan sesuatu yang berhajat kepada tayamum seperti solat, tawaf, menyentuh Al-Quran dan mentayamumkan suami dan tuan atau sahaya, hamba sahaya atau perempuan yang telah terputus darah haidnya. Nah, ini niat lah ni. Dan wajib menyertakan niat pada permulaan memindahkan tanah. Kerana niat termasuk rukun. Bukan syarat mengikut mazhab kita lah. Dan wajib meneruskan niat itu sampai menyapu suatu bahagian daripada muka dah. Dia start pindah tu syarat, dia ambil tanah di tanah tu panggil syarat. Tangan ni kena muka pula dipanggil pindah tu syarat lagi dah. Kena muka tu baru rukun dah. Dan niat tu start pindah niat dah. Nah, sapa ke muka. Kalau berhadas bertepatan dengan memindahkan tanah, nak pindah tangan duk tengah jalan ketung ke apa dah. Atau sudah memindahkan tanah, atau sebelum menyapu muka, atau niatnya terputus antara keduanya, niat putus, maka terbatallah pemindahan tanah. Dan wajib atasnya bukan mula-mula dah. Kendati pun ia bukan menjadi tujuan terakhir, tapi hanya merupakan tujuan antara kepada yang dimasukkan ialah menyapu ke muka dah. Kerana itu disyaratkan mengekalkan niat sampailah menyapu muka. Inilah disebutkan oleh Syekh Ibn Hajar dalam Syarah Bafadal. Dapat difahami alasan disebutkan di atas bahawa yang dimaksudkan dengan putus niat antara keduanya, bahawa terputusnya sampai menyapu muka, sehingga di kala menyapu muka tidak ada niat. Dalam masalah ini tidak ada perbezaan pendapat di kalangan para ulama mazhab kita lah tentang batalnya perpindahan tersebut dah. Ya, paling kurang kena sentuh muka sikit, ada lagi niat tayamum dah. Itu detail lah. Benda niatnya benda hak kita tahu nak apa tu niat dah nah. Tak usahnya setahun ni dah. Dan juga tidak ada perbezaan pendapat tentang sah pemindahan tanah jika tidak berniat pada permulaan memindahkan tanah. Tapi pada saat tangan hampir sampai ke muka, maka disertakan dengan niat pada saat menyampaikan tangan ke muka. Dan ini tidak bertentangan dengan apa yang dikatakan oleh sebagai ulama Syafi'iyah tentang wajib menyertakan niat pada permulaan pemindahan tanah agar tercapai syarat pemindahan yang dianggap sebagai pemindahan yang diakui dia. Tapi maksudnya tengah-tengah dekat dengan muka tu baru niat pun dah lagi dah. Sedangkan pemindahan yang dituarakan di atas tidaklah dihitung kerana pemindahan yang diakui ialah pemindahan tanah dari tangan ke muka dah. Tu je, bukan daripada tanah tu dah. Daripada tangan tu tanah ada dah tangan.
ke muka. Tu maksud dia. Jika berniat ketika pada permulaan memindahkan tanah ketika menyapu muka dan niatnya terputus antara keduanya, maka dalam bentuk ini terjadi perbezaan pendapat antara Syekh Ibn Hajar dan Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli. Tak serupa berlakon. Dan diperkuatkan oleh Syekh Ibn Hajar dan kitabnya bernama Tuhfah. Yang seperti itu tidak memadai. Dan yang diperkuat oleh Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam kitab Mughni dan Nihayah yang demikian itu memadai. Nah, jadi dia kata kalau niat tu pada permulaan pindah tanah ketika menyapu muka. Kalau putus niat tu ada khilaf. Mengikut Syekh Khatib Syarbini, Syekh Khatib Syarbini ni dia kata tak boleh niat terputus antara tangan tu nak sapu muka terputus niat, sapu muka tak ada. Tapi Syekh Khatib Syarbini dan Syekh Ramli dalam Mughni dan Nihayah kata tepuk tangan tu nak niat tu siapa tengah jalan tu ingat niat siapa muka tu tak ada niat tu sah lagi dah. Kata gitulah dah. Jadi detail sangat dah bab niat ni. Sebenarnya niat ni benda yang kita tahu niat lah tu dah. Detail setengah ni jadi waswah ni jadi masalah dah. Detail setengah ni gagal tua gagal apa ke niat kau tak niat ni dia. Benda lah niat ni benda tahu kita buat. Orang gila je tak niat ni. Nabi tak ajar detail setahun ni dah. Nabi tak ajar detail setahun ni. Oleh sebab itu tak timbul ni waswah ke apa zaman Nabi ke apa dah. Kriya ni pun mazhab kita, mazhab Syafi'iyah detail setahun ni menyebabkan waswah. Mazhab lain mudahnya dah. Oleh sebab itu kita tak ada dengan usul di mana mazhab lain dah. Walaupun ada setengah kata ada dan mazhab lain kata sunat. Dia kata je sunat, mazhab pokok dia tak buat pun dah. Kita je buat dah. Mazhab Syafi'iyah buat. Mazhab lain tak buat. Walaupun ada setengah kata dibolehkan dah. Niat. Kata-kata usul dia dah. Lepas niat tu dah. Sunat. Dalam mazhab kita dah. Tapi kadang-kadang tambah-tambah hak tertib bahasa Arab masalah usul dia pun tak tahu ke apa dah. Dia tak tahu fi'il madhi fi'il mudhari' tak ada pedah sebenarnya sebut usul dia sebenarnya. Dia kena faham bahasa Arab dulu. Usul itu saja aku semaya. Baik sebut sebenarnya saya saja aku semaya tu dah. Okey. Kalau dalam tayamum diniatkan untuk memperbolehkan memperbuat yang fardu, maka boleh di samping mengerjakan yang fardu itu juga mengerjakan yang sunat. Sekalipun tidak diniatkan untuk memperbuatnya dah. Jadi kita buat niat untuk buat fardu nak semaya fardu dah. Kita tayamum tu nak semaya fardu saja, tapi semaya sunat lain baca Quran, semaya jenazah. Semua perkara sunat lain boleh topeh satu tayamum untuk semaya fardu. Kerana yang fardu adalah pokok dan lagi menjadi ikutan, maka kedudukannya lebih tinggi daripada yang sunat. Sedangkan yang sunat itu menjadi pengikut. Jadi sunat itu ikut saja, yang tingkatan berada di bawah fardu, ikut fardu. Maka dengan niat untuk memperbolehkan mengerja yang tinggi cukup mencakupi yang terendah. Kita niat nak sembahyang fardu. Kita tayamum ni untuk membolehkan kita sembahyang fardu zuhur contohnya. Maka otomatik dah sembahyang sunat qabliyah, ba'diyah, baca Quran, sembahyang jenazah, sembahyang sunat taubat, sunat hajat semua boleh berlaku dah. Okey, solat jenazah termasuk hukum yang sunat dan diwajibkan dengan fardu ialah fardu ain. Jadi sunat jenazah pun kita tupai sembahyang fardu pun ke sembahyang zuhur kita tayamum dah. Maksud sembahyang jenazah tak perlu dah kita tayamum kerana pada dah tupai hak tu nak. Sebabnya apa? Solat bukit-bukit lah fardu dah. Sama ada sunat muakkad ataupun fardu kifayah lah solat jenazah ni. Dia fardu ain saja seperti solat fardu dan tawaf wajib saja yang perlu berdiri sendirilah. Kita niat tu untuk benda fardu dah. Dan juga yang sunat baik solat sunat ataupun tawaf sunat, maka kalau diniatkan dalam tayamumnya untuk memperolehkan tawaf fardu, maka boleh dikerjakannya dengan tayamum itu solat fardu. Atau diniatkannya dalam tayamumnya tawaf sunat, ia boleh mengerjakan solat sunat dan sebaliknya dalam kedua masalah di atas. Nah, jadi boleh tupai kalau tawaf sunat pun lepas sembahyang fardu boleh tawaf sunat. Nah, tak ada masalah.
Ia tidak perlu kepada tayamum semula dah. Patu pihak fardu saja dah. Dan tidak disyaratkan dalam niat. Jadi kita boleh kok kita tawaf fardu, niat nak tawaf fardu, tupai semaya sunat boleh juga. Dan tidak disyaratkan dalam niat hanya mengerjakan satu fardu. Maka jika diniatkan dalam tayamumnya untuk mengerjakan dua fardu atau lebih, sah tayamumnya, tetapi tidak boleh mengerjakan melainkan hanya untuk satu fardu saja. Dan dua fardu yang diniatkannya saja atau yang lain dari kedua yang diniatkannya. Dalam satu waktu lah. Dia nak buat tawaf fardu ataupun semaya zuhur fardu, dia boleh buat dua tu kalau dia niat untuk dua-dua dah. Tapi kalau diniatkan dalam tayamumnya untuk mengerjakan solat zuhur, entah sekarang ni dulu baca jawi dah, lajak. Okey, dan demikian lagi nafal, sama ada ia nafal semaya atau nafal tawaf, sunatlah nafalnya. Maka jika diniatkan dengan tayamumnya mengharuskan fardu tawaf, harus dikerjakan dengannya fardu sembahyang, atau diniatkan dengannya nafal tawaf, harus dikerjakannya nafal sembahyang. Dah gini sebenarnya ayat dah. Kalau niat fardu sembahyang, pah ke apa? Tawaf fardu pun boleh juga dah. Fardu sembahyang, fardu tawaf boleh juga. Kalau niat nak sembahyang sunat, pah ke tawaf sunat pun boleh juga dah. Seperti aksanya sebaliknya. Dua masalah itu dan tiada disyaratkan meniatkan satu fardu. Maka jika diniatkannya pada tayamumnya itu mengharuskan dua fardu atau lebih sah tayamumnya. Tetapi tiada harus dikerjakannya dengan dia melainkan satu fardu daripada dua fardu yang diniatkannya, atau daripada yang lain daripada keduanya. Tetapi jika diniatkannya pada tayamumnya itu, kita faham. Tadi dia kata kalau dia niat dua fardu pun kena boleh buat sah tayamum tu sah, tapi tak boleh buat dua fardu juga, kena sah dah. Sama ada tawaf fardu dulu dia buat, tak boleh dah sembahyang fardu, kena tayamum mula. Ia kira sah fardu dah, mengikut mazhab kita lah. Mazhab lain ni marilah berapa waktu pun boleh tayamum dah selagi tak ketuk dah. Gitulah. Pada tayamumnya itu mengharuskan sembahyang zuhur. Payahlah dia jaga ni. Tetapi jika diniatkannya pada tayamum, okey. Diniatkannya pada tayamumnya itu mengharuskan sembahyang zuhur 5 rakaat atau mengharuskan sembahyang terlanjang serta ada kain menutup aurat, tiada sah tayamumnya. Kalau niat ia karut dah. Niat daripada awal nak sembahyang telanjang dah. Tak tayamum ni apa nak sembahyang telanjang, jadi tak sah. Pas ke tayamum tak sah, bukan sembahyang saja tak sah dah. Begitu dia ni nak bid'ah dah. Berapa nak sembahyang nak tayamum ni, nak sembahyang zuhur 5 rakaat dah. Sembahyang zuhur ni 4 rakaat, mana boleh 5 dah, bid'ah. Jadi nak sembahyang 5 rakaat, jadi dia nak reka agama baru. Jadi tak tayamum pun dia tak sah dah. Tayamum dia pun tak sah. Sedangkan dia mempunyai pakaian untuk tutup aurat, maka tayamum tidak sah dah. Banyak-banyak. Panjang saja. Sekat tu saja kali. Faham panjang. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika. Subhanakallah bihamdika. Syala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.